Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa syara'itu wujubiha ay zakat al-masyiyah, dan syarat wujub zakat binatang ternakan, allati hiya al-ibil wal baqar wal ghanam, iaitu unta dan lembu dan kambing. Khamsatu asya'in, 5 perkara. Al-awalu al-islam, yang pertama Islam. Liqauli as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, berdasar kepada kata-kata Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hadhihi faridatu sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini adalah kewajipan sedekah, sedekah yang wajib ditunaikan, yang telah difardukan, diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas sekalian kaum muslimin. Fala tajibu ala kafirin wujuba mutalabatin, tidak wajib ke atas orang kafir dengan secara menuntutnya supaya membayar zakat. Orang kafir bukan sekadar dia tak wajib bayar zakat, pemerintah pun tak boleh tuntut, tak boleh paksa, tak boleh minta orang kafir bayar zakat. Cukai lain cerita, cukai lain. Tapi zakat tak ada agama, sebab dia ibadat. Orang kafir bukan ahli ibadat. Wa in kana yu'aqabu ala tarkiha, sekalipun orang kafir akan diazab dengan meninggalkan zakat itu fil akhirah, di akhirat. Jadi orang kafir ni dia kena dua azab. Satu azab kafir, kedua azab meninggalkan kewajipan agama. Kalau dikatakan dia bukan agama Islam ajar mengakui Allah mencipta, mengatur dan memelihara kita, dan kerja manusia ni tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Tapi orang kafir ni Allah dah bagi dia rezeki, cipta dia, pelihara dia, dia tak nak tunduk. Jadi bukan berarti dia lepas, sebab dia Allah ciptakan dia, Allah bagi dia rezeki, bagi kehidupan, dia tak lepas daripada kewajipan Allah Ta'ala. Cuma dia tak nak mengaku, dia salah lah, itu nama kafir. Tapi kewajipan tu dia tetap juga akan dihukum. Tapi dalam keadaan kafir dia buat, bayar zakat, dia solat, tak sah. Sebab dia tak mengaku Allah sebagai Tuhan. Dia buat ibadat, nak buat apa? Tak ada faedah kan? Orang buat ibadat kerana ketundukan kepada Allah. Tiba-tiba dia tak nak mengaku Allah, dia nak tunduk kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak terima. Jadi dia kena dua azab, azab kafir dan azab meninggalkan semua kewajipan. Li'annahu mukallafun bi furu'i syariah, sebab orang kafir adalah mukallaf, dia juga dipertanggungjawabkan dengan semua perintah-perintah syariah ataupun perintah-perintah agama. Na'am ya, al-murtad tu'khadhu minhu ba'da wujubiha alaihi aslama amda. Ya, orang murtad diambil daripadanya zakat selepas cukup syarat wajib zakat ke atasnya. Maksud aslama ada sama ada dia masuk Islam ataupun dia dah murtad, tak ada Islam lagi kan. Dia Islam ke tak Islam ke, orang murtad ni tetap wajib bayar zakat, mu'akhadhatan lahu bihukmil Islam, dengan cara mengambil tu berdasar kepada hukum Islam. Hukum Islam yang suruh ambil, maka pemerintah kena paksa orang tu bayar zakat, orang murtad. Hadza idza lazimathu qabla riddatihi, yang demikian ini ialah kalau dia sebelum murtad tu dia telah wajib bayar zakat. Dia ada bela binatang banyak dan sampai nisab dia, cukup nisab dia, wajib bayar zakat. Semasa di Islam dulu, bila dia murtad pun dia wajib juga bayar zakat. Wa ma lazimahu fi riddatihi fa huwa mawquf, dan apa yang sepatutnya dia wajib bayar
sepatutnya dia lakukan semasa dia riddah, iaitulah kewajipan yang sepatutnya ditunaikan dalam Islam tu, dalam tempoh dia riddah, maka perkara itu terhenti, mauquf. Contohnya dia dapat harta ataupun dia boleh binatang banyak, tapi dia boleh binatang tu masa dia zaman riddah, zaman dia murtad. Sebelum Islam tak ada dia boleh binatang pun. Apa yang dia perolehi semasa riddah dia tu, semasa murtad dia tu, itu tidaklah diambil zakat. Tak diambil zakat sebab dia perolehi masa dia kafir. Nauzubillah min zalik. Okey, wa in ada ila Islam, jika dia kembali balik kepada Islam, bertaubat dia, lazimahu adauha, wajib dia menunaikan zakat terbalik. Wa illa fala, tapi kalau dia terus dengan murtad dia, nauzubillah min zalik, mati sampai mati di kafir, nauzubillah, maka tidak dituntut dia bayar zakat. Okey. Wa tsani, yang kedua, syarat wajib zakat al-masyiyah, al-mawashi, binatang ternakan yang wajib syarat bayar zakat bagi binatang ternakan. Yang kedua ialah milik penuh, pemilikan penuh, milik penuh, 100% milik dia. Fala tajibu fi ma la yamlikuhu milkan taman, tidak wajib bayar zakat pada perkara yang dia tidak miliki secara penuh. Milkan taman, milik penuh, memang dia punya 100%. Jadi kalau 50% aja milik dia, tak wajib zakat, tak penuh kan. Wa tajibu fi mali mahjurin alaihi, wajib juga zakat pada harta orang yang mahjur alaihi. Contohnya orang yang koma, dia banyak duit, koma dia, atau mahjur alaihi bisafahin, ataupun dia gila, ataupun otaknya jadi 3 suku, otak tak betul, dia jadi bodoh, mamai kan. Orang mengalami penyakit kemurungan tu sehingga dia hilang kewarasan dia. Jadi itu nama mahjur alaihi, bisafahin. Jadi yang mukhatab bil ikhraj minhu waliyuhu, yang dituntut untuk mengeluarkan zakat ketika itu ialah penjaga dia. Sebab orang yang mahjur alaihi itu tadi, orang hilang kemampuan, dia tak boleh urus harta dia lagi, orang lain uruskan. Sedangkan dia kaya, banyak duit dia. Jadi wali dia lah, penjaga dia lah yang menguruskan harta dia dan tolong bayarkan zakat. Okey. Wa tajibu fi malin bi'aqdin qabla qabdihi, dan wajib juga zakat ke atas harta yang telah selesai akad, tapi qabla qabdihi, belum dia pegang harta tu lagi. Contohnya dia beli lembu daripada Australia ke, 50 ekor contoh kan, atau 100 ekor lembu daripada Australia, tapi dia tak boleh bawa lagi ke Malaysia ni sebabnya macam-macam proses lah. Jadi dia letak sana di Australia tu setahun, satu haul, satu tahun. Jadi kena bayar zakat lah, walaupun dia belum sampai ke Malaysia lagi, sebabnya lembu tu dah dia punya, apa-apa hal dia tanggung semua. Jadi dia kena bayar zakat walaupun dia belum pegang lagi lembu tu, masih dekat Australia lagi. Contoh, li'annahu mamlukun milkan taman, sebab binatang tadi tu mamluk, dia telah pun ada tuan baru dengan pemilikan yang sempurna, pemilikan penuh 100%. Tak ada share, tak ada orang punya sebahagian ke, kan. Kalau orang pinjam duit daripada si A kan, pinjam duit kepada si A, jadi dia letak lembu dia 50 ekor sebagai rahan gadaian. Setahun dia pegang lembu tu, 2 tahun dia pegang lembu tu, itu tak kena zakat. Sebab apa? Walaupun dah cukup nisab, walaupun dah cukup haul dan nisabnya,
Tapi dia bukan lembu dia tu, itu lembu orang letak sebagai gadaian saja. Nanti kalau orang tu bayar hutang, dia pulang balik lembu tu, kan, berserta dengan pembiayaannya sekali. Okey. Wa fi dainil lazimin, dan wajib juga zakat pada hutang yang mesti bayar. Min naqdin, yang berbentuk duit. Contohnya dia ada duit simpanan 30,000. Zakat emas sekarang ni 85 gram 21,600 lebih dah, begitu. Jadi nisabnya ialah 21,600 lebih. Jadi dia ada 30,000, wajiblah bayar zakat kalau dah cukup setahun. Masalahnya dia ada hutang rumah, hutang kereta, hutang macam-macam, jumlahnya sampai 500,000. Dia tak boleh kata hutang dia lebih banyak daripada duit dia. Hutang tu hutang, itu masalah lain. Masalah duit dia tu dah simpan 1 tahun, wajib zakat. Walaupun dia ada hutang, walaupun dia ada dain lazim yang wajib bayar, yang banyak jumlah dia, kalau dia gunakan duit dia yang ada tu tak cukup untuk bayar hutang dia. Jadi yang penting dia, duit dia tu dia simpan 1 tahun, wajib bayar zakat. Hutang tu lain cerita. Walau hutang dia banyak tu lain cerita. Lain cerita. Yang penting duit dia tu simpan 1 tahun ke tidak. Simpan 1 tahun, cukup nisab, cukup haul, bayar. Bayar zakat. Wa urudi tijaratin, dan wajib juga zakat ke atas urud tijarah, harta perniagaan, diumumi al-adillah, berdasarkan kepada umumnya dalil wajib zakat. Walau istama'a zakatun wa dainu adamiyyin. Okey, ini kes kalau bagaimana pula berhimpun dua kewajipan, satu zakat, satu lagi hutang kepada manusia, hutang kepada orang. Wa fi tarikatin bi an mata qabla adaiha wa daqat al-tarikatu anha. Okey, ini masalah pada tarikah harta peninggalan si mati, di mana dia tu mati sebelum menunaikan zakat dan membayar hutang. Wadaqat tarikah, sedangkan harta waris dia tadi tu tak cukup bayar kedua-duanya. Kalau nak bayar salah satu mungkin boleh, tapi nak bayar hutang, zakat dan juga hutang orang tak cukup. Mana satu nak didahulukan? Maka qaddimat az-zakatu, maka didahulukan bayar zakat, alad dain, ke atas hutang orang. Dulukan bayar zakat ke atas hutang, takdiman li dinillahi ta'ala, sebagai mendahulukan hak agama Allah Ta'ala. Jadi dahulukan hak Allah Ta'ala. Kalau ada zakat, ada hutang, bayar zakat dulu. Wa fi khabaris sahihaini, pada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa dainullahi ahaqqu bil qada, dan hutang Allah Ta'ala itu lebih berhak untuk ditunaikan terlebih dahulu. Okey, wa kharaja bi dinil adami dinullahi Ta'ala, yang keluar daripada hutang dengan sesama manusia itu ialah hutang kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau zakat dengan hutang orang kan, hutang dengan orang, jadi dulukan zakat sebab dia adalah hutang kepada Allah. Jadi manakala hutang kepada orang tu, itu hutang kepada manusia. Jadi keluar daripada hutang kepada manusia tu kalau zakat tu hutang kepada Allah Ta'ala dengan hutang kepada Allah Ta'ala juga. Ada dua hutang kepada Allah Ta'ala. Jadi wa kharaja bi dini al-adami dinullah Ta'ala, hutang kepada Allah Ta'ala. Contohnya ka zakatin wa hajjin, contoh seperti zakat dan haji. Hutang zakat dan hutang haji.
Jadi kedua-duanya hutang Allah Ta'ala, hutang zakat, hutang Allah, hutang haji, hutang Allah Ta'ala. Haji ni sebab dulu dia mampu tapi dia tak pergi sampai dia mati. Jadi dia berhutang kepada Allah Ta'ala lah. Kecuali kalau sepanjang umur dia tak pernah mampu nak pergi, duit tak cukup, tak ada kota pergi haji, tu lain cerita. Itu tak wajib pergi. Tapi dulu pernah dia ada peluang tapi dia tak nak pergi. Dia berhutang kepada Allah Ta'ala lah. Okey, dua hutang Allah. Fal wajhu kama qala as-Subuki ayuqal, maka yang paling kuat menurut pendapat ulama Syafi'i, seperti mana kata as-Subuki mengatakan, in kana an-nisab mawjudan quddimat az-zakah, seandainya duit tarikah peninggalan dia tu ni cukup nisab, maka dahulukan zakat dulu. Kalau nisab tak cukup, contohnya dia hanya ada 20,000 saja duit dia, jadi tak cukup nisab lah. Sebab nisab dia 1,600 menurut harga nilai emas sekarang lah. Wa illa fayastawiyan, kalau tak cukup nisab, maka kedua-dua tadi tu, zakat dan haji tu sama saja kedudukannya. Zakat tak wajib, haji kalau tak cukup juga perbelanjaan pun tak wajib. Tapi kalau yang 20,000 tu boleh upah orang dah tu, boleh upah orang, maka wajib. Tapi basic ni, dasarnya tak wajib zakat, tak wajib haji, kecuali kalau haji tu cukup untuk mengupah orang, kan. Kalau haji pun dia tak cukup, okey, kalau haji pun tak cukup, maka tak wajib pergi haji. Kalau upah haji pun, kalau semua tak cukup, upah haji pun tak cukup, maka warisnya lah kena bantu untuk membuatkan haji atau mewakilkan haji untuk si mati. Wasyartu tsalitsu, syarat yang ketiga pada syarat wajib zakat al-masyiyah, iaitulah binatang ternakan, an-nisab. Nisab tu kadar minimum, bikasrin nun, ismun liqadari ma'lumin, kata nama bagi kadar yang maklum, yang diketahui, mimma tajibu fi zakah, yang mewajibkan zakat, yang diketahui kadar itu yang mewajibkan zakat, ataupun kita kata bahasa kita sekarang ni kadar minimum lah, jumlah kadar minimum harta dia tu berapa. Contohnya emas minimum kadar timbangan kena zakat ialah 85 gram. Kalau dalam jumlah ringgit sekarang ni 21,600 lebih begitu. Jadi nisabnya 21,600 ringgit. Kalau kurang tak wajib zakat. Kalau dah sampai wajib zakat. Lebih lah, barulah, kalau lebih barulah dia dikira dia punya nilai zakatnya berapa menurut peratus, 2.5%. Warabi'u, yang keempat daripada syarat wajib zakat al-masyiyah, binatang ternakan itu ialah al-haul, iaitulah cukup 1 tahun, haul. Li khabari, berdasar kepada hadis, la zakata fi malin hatta yahulu alaihi al-haulu, tidak ada zakat, tidak wajib zakat pada harta sehinggalah sampai haul. Atau dalam ibarah yang lain, hawalani al-haul, hawalan al-haul, cukup genap 1 tahun. Wa huwa wa in kana dha'ifan majburun bi atharin sahihatin anil khulafa'il al-arba'ah wa ghairihim. Jadi walaupun hadis ni dhaif, majburun bi athar, tapi dia dikuatkan oleh athar yang sahih. Itulah perbuatan para sahabat. Athar ni perbuatan para sahabat yang sahih daripada khulafa al-arba'ah, 4 orang khulafa ar-rasyidin itu yang ma'ruf tu, wa ghairuhum, dan lain-lain daripada ulama.
Wal haulu kama fi al-muhkam sanatun kamilatun. Haul seperti al-muhkam, yang muhkam ni sedia maklum lah, sedia maklum. Yang tak ada pertikaian lagi kan, muhkam. Bermaksud 1 tahun penuh. Fala tajibu qabla tamamihi, tak wajib zakat sebelum cukup betul-betul 1 tahun, walau bilahzah, sekalipun 1 saat. Contohnya dia kaya, memang berjuta duit dia, kena zakat lah. Tapi lagi 5 minit lagi nak cukup 1 tahun, kan? Terbakar, tsunami, apa lagi, hancur harta dia, jadi tak wajib zakat. Hilang kewajipan dia, walaupun harinya dah sampai dah, cumanya ada lagi 5 minit lagi nak cukup 1 tahun kan. Sampai begitu sekali lah kiraan dia. Walakinna linataji nisabi milkihi, kan tetapi dikira nataj hasil nisab pada pemilikan dia tu. Hasil nisab tu dikira 1 tahun. Okey. Katalah 1 tahun dia berniaga, tapi turun naik, kejap cukup, kejap tak cukup nisab dia kan. Itu tak wajib zakat. 1 tahun tu tak wajib zakat, sebab kejap cukup, kejap kurang nisab lah. Dia mesti 1 tahun tu nataj nisab milkihi tu, 1 tahun tu lebih daripada nisab, baru dia wajib zakat. Walakin linataji nisabi milkihi bisababi milkin nisab haula an-nisab, dengan sebab dia memiliki nisab tu cukup nisab dia. Kan, cukup nisab, bisababi milkin nisab, dia memiliki nisab tadi tu haulan nisab, cukup 1 tahun. Haul cukup 1 tahun nisab. Bukannya kejap cukup, kejap tak cukup. Okey, dia mesti sepanjang 1 tahun tu cukup ya, mesti di atas, mesti di paras nisab dan ke atas. Okey, kalau dia bela kambing 1 tahun tu bilangan dia 100 lebih ke atas. Kalau kejap dia jadi 80, 90, ada mati, ada jual. Jadi ada turun naik. Jadi itu tak wajib zakat. Sebabnya nisabnya kadang cukup, kadang tak cukup dalam tempoh haul tadi 1 tahun. Okey, wa in matat al-ummahat, sekali mati ibu-ibu kambing tadi tu, liqauli Umar, berdasarkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, lisa'ihi, kepada pengembala binatang dia tu, yang tadda alaihim bis sakhlah, kira ke atas binatang dia tu bis sakhlah, keseluruhannya. Sakhlah ni yang daripada kecil sampai ke semua-semua lah, semua jenis umur. Jadi kira kalau sepanjang 1 haul tadi tu bilangannya tu cukup 100. Kalau kambing kan 100 nisab dia. Nisab dia. Walaupun ada ibu kambing yang dah mati, tapi tetap bilangan dia lebih 100, maka termasuk dah yang baru lahir kan, baru beranak, itu pun kira sekali. Maka wajiblah zakat. Menurut bilangan kambing tadi, kalau cukup nisabnya. Wa aidan al-ma'na fi ishtiratil haul ayahsul al-nama wan nataj. Begitu juga maksud mensyaratkan haul 1 tahun tu, genap 1 tahun, ialah dia yahsul, dia menghasilkan pertumbuhan. Wan nataj nama. Yang penting ialah pertambahan dia tu, pertambahan. Wan nataj namaun azimun. Yang kita nak tengok ialah dia punya perkembangan dia tu, yang pesat kan, yang banyak.
fayatba'u al-usul fil haul. Maka yang anak-anak dia tu, usul tadi, anak-anak kambing tadi tu mengikut termasuk juga dalam kira haul. Walaupun dia baru je lahir, tak cukup lagi umur dia berapa bulan, tapi masuk juga kira. Sebab yang dikiranya ialah natasnya ialah nama dia tu pada perkembangan bilangan dalam tempoh satu haul. Walau idda'a al-malik an-natash ba'da haul, kalau orang yang pemilik binatang tadi tu mengatakan natash tu pertambahan kambing atau binatang tadi tu itu selepas haul, dia kata ini baru lahir ni, kan, haulnya bulan lepas, kan, yang ni baru seminggu, kan, dia kata contoh, kan, saddaqa, maka dibenarkanlah kata orang tu, kerana al-aslu adamu wujudi qablahu, sebab asalnya anak kambing tu memang tak ada sebelum tu tak ada. Jadi dia ada ni, kalau pemilik kambing tu kata ini selepas haul, maka dibenarkan, kan. Sebab sebelum kalau ikut asal memang sebelum haul anak kambing tu tak ada, okay, dibenarkanlah. Fa in ittamahu as-sa'i, kalau orang yang pengutip zakat tu rasa tak percaya, sunnah tahlifuhu, maka sunat diminta dia bersumpah. Kalau betul kau kata sumpah, betul anak kambing ni lahir selepas haul, kalau dia nak bersumpah, okey, pakai sumpah dia. Kalau tak nak bersumpah, maka itu pertimbangan yang lain lah. Tapi kalau dia tak nak suruh bersumpah pun, dia iyakan saja sudah cukup. Wal khamisu, yang kelima daripada syarat wajib zakat al-masyiyah, binatang ternakan. Yang kelima ialah as-saum, iaitulah bebas merumput. Wahwa isyamatu malikin laha kulla haulin, iaitulah bebas merumput, pemilik itu membebaskan binatang dia tu untuk merumput sepanjang tahun, kulla haul, sepanjang tahun. Waqtassat as-sa'imah bizakati litawafuri mu'natiha birra'a fi kala'in mubahin atau mamlukin. Okey. Dan dikhususkan syarat mu'nah ni tadi tu, syarat sa'imah, syarat bebas dia merumput tadi tu, dalam syarat wajib zakat binatang ternakan, sebab ditawafuri mu'natiha, dia meringankan perbelanjaan bira'ah untuk memelihara binatang tadi tu. Jadi dia punya perbelanjaan, pembiayaan jaga binatang tu dah kurang, maka kenalah zakat. Ditawafuri mu'natiha birra'a fi kala'in mubah, dia meragut rumput di kawasan awam, kawasan yang boleh diragut, kawasan yang boleh diragut. Kalak mubah ni artinya siapa-siapa pun boleh menggunakan kawasan tu. Au mamlukin qimatuhu yasirah, ataupun meragut di kawasan orang, kawasan ada tuan, dengan bayaran yang sedikit, bayaran sedikit. La yu'addu mithluha kulfatan, yang tidak dikira dia membebankan, fi muqabalati nama'iha, dalam untuk membiakkan binatang ternakan dia. Kalaupun berbayar tempat kawasan padang ragut dia tu, tapi taklah untuk perkembangan
binatang ternakan dia. Lakinna law allafaha qadran ta'ishu bidunihi bila darar baina bila dararin bayyinin walam yaqsud bihi qat'a saumin lam yadur. Tapi kalau dia bagi makan pada kadar dia bagi makan alaf pada kadar ta'ishu bidunihi, yang tak banyaklah dia bagi makan, tapi binatang tu masih boleh hidup tanpa ada mudarat yang jelas. Dia bagi makan tak banyak, tapi binatang boleh hidup lagi lah, cuma kurus je. Walam yaqsud bihi qat'us saum, dan dia tidak mengkurung binatang tu sehingga tak boleh nak saum, tak boleh nak meragut, maka itu juga tidak memudaratkan. Artinya tidak menghilangkan syarat wajib zakat kepada binatang tersebut. Maksudnya dia bagi makan, dan dia juga bagi saum. Artinya dia bagi makan, dia juga lepaskan ke kawasan ragut. Jadi dua-dua lah, cuma dia bagi makan tak banyak. Di samping kambing tu pergi makan di kawasan ragut, padang rumput, dia juga dibagi makan tambahan, itu masih lagi kena zakat juga. Amma law samat binafsiha, adapun kalau binatang tu dia meragut sendiri, dia dilepas secara mutlak gitu, lantak kau nak jadi apa pun. Au asamaha ghairu malikiha, ataupun orang lain yang tolong jagakan tu, dia melepas dia tak jaga pun, dia melepas ke kawasan orang, kebun orang, masuk hutan, dia hidup sendiri ya. Kaghasibin au kaghasibin, contoh apa tu, binatang rampasan jadi orang yang merompak lah, orang merompak, dirompak binatang tu, kemudian dilepaskannya. Pandai-pandai, tak kuasa nak menjaga kan, dia dah rompak apa tu binatang tu, takkan dia nak jaga kan, dia lepas. Lepas tu dia tahunya dia nak, dia pergi ambil. Au ya talafat saimatun au ulifat mu'zamu al-hawli qadaran la ta'ishu bidunihi au ta'ishu lakin bi dararin bayinin au bila dararin bayinin lakinna qasada bihi qat'a ra'a fi kala'in mubah au warasaha wa tamma haulaha lam ya'lam wa lam ya'lam fala zakata li faqdi isamati al-malik al-mazkur. Panjang. Jadi adapun kalau dia bebas, dia tak ada tuannya, lantakkan dia, lepaskan dia, binatang tu samat binafsiha, dia lepaskan dia, pergi kampung orang, pergi kebun orang, makan tanaman orang, pergi masuk hutan, pergi ke mana-mana pun, dia sendiri cari makan. Okey, au asamaha ghairu malikiha, ataupun orang yang bukan pemiliknya, sebab dia pergi curi binatang orang, kemudian dilepaskan. Kalau ghasib contoh orang yang mencuri, ghasib, perampas. Jadi ataupun yang talafat saimah, ataupun orang yang tolong carikan makanan binatang tadi tu, yang talafat saimah, dia kurung dalam kandang,
kemudian tuan dia yang bagi dia makan. Au alafat mu'zam haul, dia makan sendiri, dia makan pada mu'zam haul, dalam 1 tahun tu dia beri makan. Dalam 1 tahun tu kebanyakan waktu makan dia tu memang diberi makanan, bukan dia cari sendiri ya. Dia ada juga lepas makan meragut rumput, tapi kebanyakan waktu dia tu dia makan dengan disuapkan ataupun disediakan oleh tuan dia. Ataupun qadran la ta'ishu bidunihi, dia makan juga saum meragut rumput di kawasan ragut lah, tapi kadarnya la ta'ish bidunihi, dia tak boleh hidup ulang balik. Au ulifat mu'zamul hauli, dia diberi makan pada kebanyakan waktu dalam 1 tahun tu, ataupun ulifat qadran la ta'ishu bidunihi, ataupun dia diulifat, diberi makan pada kadar yang dia tak boleh hidup kalau tidak diberi makan. Dia ada bagi makan, dia ada lepas untuk saum, tapi lepas untuk saum tu tak cukup, dia kena mesti bagi makan, kalau tidak tak cukup. La ta'ish bidunihi, dia tak boleh hidup kalau tak diberi makan. Ataupun dia ta'ish, dia boleh hidup, tak dibagi makan pun, tidak dialafkan dia tu, dia boleh hidup, tapi lakinna bidararin bayinin, tapi mudarat amat-amat. Binatang tu jadi sakit, jadi kuih, jadi tinggal tulang, tu darar bayin lah. Kan? Au bila dararin bayinin, ataupun ulang sikit lagi. Dia diberi makan qadran, pada kadar yang tidak boleh hidup tanpa dia dibagi makan, ataupun dia boleh hidup tapi dia mudarat, binatang tu akan jadi sakit atau kurus sebab tak cukup makan. Kalau tidak diberi alaf, tidak diberi makan. Au bila darar, atau boleh jadi kalau tak dibagi alaf, tak diberi makan tadi, tidak mudarat binatang tu. Bila dararin bayinin, taklah mudarat sangat, lakinna qasada bihi, tapi dia bermaksud untuk qasada ar-ra'i, pemilik binatang tadi tu memang bermaksud untuk, dia bermaksud orang yang mengembala tadi tu untuk ulang balik. Lakinna qasada bihi qat'a ra'i fi kala'in mubahin, jadi dia bagi alaf tadi tu dengan tujuan qasada bihi, bertujuan untuk memutuskan kebiasaan dia dalam meragut di tempat yang boleh dilepaskan binatang tu lah, tempat yang halal untuk biarkan binatang tu meragut. Jadi untuk untuk tujuan dia tidak lagi mahu membebaskan binatang tu meragut sendiri, dia bagi makan, dia alafkan, dia bagi makan. Awarasaha, ataupun dia bagi makan tu dengan tujuan sebab dia nak wariskan binatang tu tadi, jadi dia bagi makan, dia makan supaya dia dapat beranak-anak, dapat dijamin kualiti mutu. Wa tamma haulaha, sehinggalah genap 1 tahun. Walam ya'lam, tanpa dia sedari. Jadi dalam keadaan begitu, fala zakata
li faqdi isamatil maliki al-mazkur. Tidak wajib zakat. Sebab tidak ada isamah ketika tu. Tidak ada kebebasan, tidak ada pembebasan kepada binatang tadi tu untuk meragut sendiri. Pemilik tu dia tidak membiarkan binatang dia meragut dengan sendiri, sebab dia sebab tadi di atas tadi tu macam-macam banyak sebab tadi tu. Yang penting dia bagi makan, dia bagi makan binatang tu untuk hidup. Dan kadar dia tu bagi makan banyak, dia bagi makan sekira-kira binatang tu kalau dia tak bagi makan nanti mudarat binatang tu. Kalau tak mudarat pun, sebab dia bagi makan tu bukannya lama sangat kan. Tapi adalah satu tempoh yang tertentu yang dia tak bagi makan. Biasa dia lepaskan, kemudian dia bagi makan, dia lepaskan, dia kurung beberapa ketika, berapa lama, kemudian dia lepaskan balik dengan tujuan tertentu seperti di atas ni, qasada qata' ar-ra'i, fi kala'in mubah. Okay. Dia tak nak lepaskan binatang tu lagi di tempat yang biasa. Dia bagi makan, dikurung, dia bagi makan. Jadi kalau ada kurung, ada lepas, kurung lepas gitu tadi, maka itu pun dikira faqdu isamah. Faqdu isamah iaitulah hilang dia punya syarat isamah tu, saum, bebas meragut dan tidak wajib zakat. Wal masyiyatu tusbiru 'anil 'alaf yauman wa yaumaini la thalathatan. Sedangkan binatang ternakan itu boleh bertahan tanpa makanan, tanpa diberi makan dalam tempoh 1 hari atau 2 hari. Tapi kalau 3 hari dia tak boleh lah. Dia akan sama ada mati ataupun dia akan sakit. Jadi itulah kadar kadar alaf kepada binatang tadi tu, kadar alaf dan saum tadi. Kalau kita nak kurung dia, kita bagi makan dia setiap hari. Kalau tak bagi makan, berapa lama? Paling lama pun 2 hari tak bagi makan. 3 hari dah tak boleh dah. Maksudnya kalau dia bagi makan, dia kurung bagi makan selang sehari, maka hilanglah faqada, hilanglah dia punya syarat isamah dia tadi, ataupun syarat saum. Sebab ada pembiayaan pada memelihara binatang tadi, binatang ternakan. Wa amal asman fa syai'an wa huma adhhab wal fiddah. Wallahu ta'ala alam. Ini pada harta zakat yang lain iaitulah zakat emas dan perak. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.